Saya actually daripada Prudential BSN Takaful Berhad. Hari ni saya nak bagi video konten pasal Prudential BSN Takaful punya saving plan ataupun simpanan dan pelaburan. Okay, actually di Prudential BSN, apa yang kita tahu Prudential BSN Takaful. So actually apa yang kita tahu sebelum ni, actually kita ada tiga main kategori, iaitu yang pertama adalah medical coverage. Okay, medical coverage. So ataupun lebih dikenali pasal medical card lah. Okay, medical card. Okay, dalam di Prudential untuk medical coverage, plan dia yang ada adalah Anugerah Plus. Yang keduanya adalah True BSN Setia, ini untuk 19 tahun ke atas lah. And then untuk kanak-kanak, True BSN Impian, yang ini bermula daripada 4 bulan dalam kandungan ibu, pregnancy, sehingga umur 18 tahun lah. Okay, tapi saya tak nak terangkan pasal plan kategori medical coverage ni hari ni lah, sebab itu bukan fokus saya hari ni. Dan yang keduanya adalah pampasan nyawa. Pampasan nyawa merangkumi benefit kematian lah, death ataupun TPD. Yang keduanya critical illness. Dan ketiga accident lah, accident. So under pampasan nyawa ni, plan yang berkaitan adalah warisan plus. So yang ni pun saya tak nak cerita hari ini. Saya nak cerita yang kategori yang ketiga, iaitu saving dan pelaburan lah, simpanan dan pelaburan lah. So yang ini actually plan yang terbaru daripada Prudential BSN Takaful. Nama plan tu adalah True BSN Aspirasi. Memang tengah hot plan ni sekarang ni. So best sangat ke plan ni? So mari kita tengok. Okay, okay. Sebelum tu kalau nak ambil plan medical coverage ataupun pampasan nyawa, boleh ambil. Kalau anda nak ambil pun saya boleh cerita, mungkin di video akan datang, tak ada masalah. Cuma apa yang bila nak ambil plan ni, anda perlu tambah komitmen lah, tambah komitmen. So whatever komitmen yang anda ada sekarang ni, kalau nak ambil medical coverage, kena tambah lagi, mungkin lagi RM100-200 per month, ataupun mungkin lebih lah, ikut benefit yang apa yang anda ambil lah. So ini tambah komitmen. Cuma yang menarik, kalau nak join saving plan punya Prudential Aspirasi ni, kita tak perlukan tambahan komitmen. Tak perlu tambahan komitmen. So macam mana tu? Macam mana tu nak buat saving tapi tak ada tambahan komitmen? Macam mana tu? Ini yang menarik ni, tentang Prudential Aspirasi ni. Okay. So actually Prudential Aspirasi ada 5 ada 5 idea lah. Actually ada 5 idea. Yang pertamanya adalah buat simpanan hanya 5 kali ataupun 10 kali ataupun 20 kali bayaran sahaja. Bayaran should be 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun lah. Tapi saya sebut sebagai 5 kali, 10 kali ataupun 20 kali, sebab dia tak ikut tahun. Macam contohnya macam ni. Contohlah anda ambil Prudential Aspirasi ni dengan bajet anda
mungkin setiap tahun 10,000 contohlah 10,000 So tahun pertama sampai tahun ke-10 10,000 lah setiap tahun. Okey. Anda ambil untuk selama 10 tahun, so maksudnya setiap tahun 10,000 lah. And then itu secara yang betulnya lah. Tapi anda nak bayar sekali lump pun boleh. Maksudnya tahun pertama tu kalau 10,000 kali 10 tahun 100,000 lah, betul tak? So katakanlah anda nak masuk perubahan aspirasi ni, anda ada duit yang tak pakai, mungkin tak pakai. Mungkin anda nak jadikan dia sebagai persaraan. Jadi anda ada 100,000 cash. Anda tahun pertama anda nak bayar terus sampai 100,000 pun boleh. Kalau terus satu tahun tu, tahun pertama terus bayar 100,000, kira jadi satu kali bayaran lah. Tapi mewakili 10 tahun punya bayaran lah. Dia macam tu. Dia tak kisah. Kalau tahun pertama anda nak bayar 10,000 dulu, and then tahun kedua ada bajet lebih lah, nak bayar untuk 2 tahun lah, 3 tahun lah, so boleh bayar sekaligus. So maksudnya sebab tu saya sebut sebagai 5 kali, 10 kali ataupun 20 kali. Okey, di sini boleh faham tak apa, nanti saya terangkan lagi. Okey, yang keduanya seperti yang saya sebut tadi, dia tak ada komitmen lah, no additional commitment lah. Ni macam mana ni no additional commitment ni? So idea dia macam ni. Okey. Setiap tahun, setiap bulan anda dapat gaji kan? Dapat gaji. So anda gaji tu pergi ke mana? So of course bayar komitmen lah. Komitmen dan apa-apa yang perbelanjaan keluarga dan semua sekali lah. Termasuk saya percaya anda buat saving jugalah setiap bulan. Termasuk saving lah. Okey, so saving ni selalu anda simpan kat mana? Biasanya orang akan simpan, ni kebiasaan lah kebiasaannya orang simpan dekat tabung haji, ASB, okey, unit trust, apa unit trust lah, ataupun fixed deposit, ataupun dia simpan dalam account bank saja. Okay. So inilah anda setiap bulan anda masuk duit kat sini. Setiap bulan anda masuk duit kat sini. Tabung haji, ASB, unit trust, fixed deposit, ASB. Ini dia dah kira anda punya komitmen lah. Komitmen. So ini komitmen anda setiap bulan. So saya tak nak anda berhenti komitmen anda simpan dalam simpanan ni. Just maintain saja apa yang anda tengah buat sekarang ni. Kalau ada sekarang ni simpan dalam ASB tabung haji, just maintain saja. Cuma untuk join aspirasi ni, idea dia macam ni. Aspirasi ni dia terletak di bawah ni lah. Okey, aspirasi. Idea dia macam ni. Anda just keluarkan sedikit daripada saving yang anda ada sekarang ni dan masukkan ke dalam aspirasi. So dengan buat cara itu, anda tak ada apa-apa tambahan komitmen lah. Komitmen, your true commitment is only kat sini. Cuma anda alihkan sikit sebahagian saving dalam ni masuk aspirasi. Orang putih kata don't put all eggs in one basket. Okay. So maksudnya dalam erti kata lain, anda diversify anda punya portfolio investment. Okay. Sebab diversify and then untuk untuk dapat benefit semua ni lah. Anda ke atas ni anda dapat benefit saving, ni aspirasi pun anda akan dapat benefit saving plus protection.
Okay, plus protection. Okay. So kat sini dengan bab cara unity ni ada tak ada komitmen tambahan lah. Betul tak? Okay. So bagus sangat ke nak masukkan aspirasi ni? Kan? Nak masuk ke dalam aspirasi ni sampai nak kena divert saving yang tengah buat sekarang ni masuk aspirasi. Tak perlu divert semua, just mungkin 10%, 20%. Mungkin setiap tahun ada divertkan ke sini. Okey, best sangat ke aspirasi ni? Jom kita tengok lagi sekali. Okey, yang ketiganya, anda mesti nak tahu dia punya return, betul tak? Bila dah tahu return, barulah seronok nak masuk, betul tak? So, return aspirasi ni, actually dia ada dua account lah. Dua account account satu dan yang kedua account dua lah. So anda perlu ingat account satu, account dua sajalah. Okay. Account satu ni actually dia pecah lagi dua, iaitu account PUA dan juga MSA. So anda tak perlu ingat yang ini tak perlu ingat pun tak apa. Just untuk pengetahuan anda sajalah. Dan yang kedua adalah IUA. Okay. So PUA dan MSA, dan IUA ni dari segi return dia, ini PUA dan MSA ni dia lebih pada average lah. Dia punya return ni average, lebih kurang 4% ke 5% setiap tahun lah. Okay. Dia actually on par ataupun sama level ataupun mungkin lebih baik daripada plan saving yang ada kat sini lah. Okay. Sama level ataupun mungkin lebih baik daripada apa yang ada sekarang ni lah. Okay. Dalam instrumen saving yang lain lah. Okay. So ini PUA dan MSA. Kalau IUA pula, actually dia ada 7 fund. 7 fund yang boleh dipilih lah. Tapi saya ada satu fund yang sangat dari segi performance dia sangat menarik lah bagi saya. Iaitu fund dia, nama dia Takafulling Equity Dynasty. Okay, actually ini boleh refer dekat Bloomberg. Just download apps Bloomberg. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana. Kita sekarang lah. Okay, sekejap je. So aplikasi dia Bloomberg boleh download dekat iOS ataupun Play Store lah. Okay, Bloomberg ni internet slow pula ni. So bila dah masuk Bloomberg tu, anda boleh type equity okay. Kalau tengok sini, kalau anda tak nampak tak apa, nanti saya print screen kan lah. Okay. Okay, kat sini ada dua, actually ada banyak lah. Show okay. Bila type equity, EQUITI, okay, ada banyak dana kat dalam Bloomberg ni lah. Dia akan paparkan banyak lah. So under Prudential ada dua lah, Takafulling Dana Equity Dynasty ataupun Takafulling Dana Equity.
So yang tengah hot sekarang ni adalah Takafulin Dana Equity Dinasti. Okay. Lambat pula. Kita tengok sini. Ini past performance Dana Equity Dinasti ni lah. Besar tak atau besar? Kalau dekat sini kita tengok YTD return masih rendah lah. YTD return tu maksudnya tahun 2021 ni lah. So tak boleh tengok lagi lah. Yang ni kita kena tunggu hujung tahun lah, bulan Disember nanti. Untuk 1 year return ni, iaitu dana tahun lepas, prestasi dana tahun lepas. So kalau kita tengok sini, positif 40%. Positif 40%. Tinggi ke rendah kan? Tinggi tau. 40%. So nak bagi tahu kat sini, kita punya dana ni, dana equity dinasti ni boleh pergi sehingga this kind of level lah, setinggi ini. Mungkin akan datang mungkin lebih tinggi lah. So itu tahun lepas punya. Tengah pandemik COVID-19 ni masih boleh dapat return yang setinggi ini, which is sangat good lah. Okay. Ataupun kita tengok prestasi tahun lepas, 5 tahun lepas. 5 tahun lepas lebih kurang positif 18%, 18%. 5 tahun lepas. Ataupun 3 tahun lepas positif 15%. Tinggi ni tau, tinggi. Okay, kita ambil ni lah, nilai ni. Equity dinasti kita ambil kalau ikut 5 tahun 18%, 3 tahun 15%. Kita tak nak ambil tinggi sangat lah. Kita just ambil 15% pun cukup lah. Okay. Kalau lebih, is bonus lah. Okay. Tak apa, kita just ambil average 15%. Okay. So ini nak tengok sendiri pun boleh. Just download apps Bloomberg tadi lah. Okay. And then type EK, bukan EQ, EKUITI dinasti. Okay. Okay, itu bab return lah. Menarik kan? Dan ini just moderate sajalah, 4% ke 5%. And then dan IUA ni boleh pergi average 15% setiap tahun. Okay, itu bab return. Yang poin yang seterusnya adalah benefit waiver. Okay, perubahan aspirasi ni dia ada benefit tambahan, iaitu waiver. Waiver ni maksudnya actually dekat Prudential dia tak panggil waiver, dia panggil contributor. Okay. Contributor. Di Prudential dipanggil contributor. Tapi ramai yang tak faham lah apa itu contributor lah. So saya ringkaskan, dia adalah waiver. Maksudnya macam ni. Kalau seseorang tu menghadapi critical illness, sakit kritikal, contohnya kena stroke ataupun sakit bawah pinggang, okey. Contohlah seseorang tu dia ambil perubahan aspirasi ni, dia ambil tempoh 10 tahun lah, contoh 10 tahun 10 tahun punya bayaran lah, okey. Setiap tahun dia masukkan katakanlah 15,000 ni tahun pertama, tahun kedua, dan malang tak berbau, tahun ketiga dia dapat CI contohnya stroke dia tak boleh nak bekerja lah. So bila tak boleh bekerja, dia tak dapat lah nak masukkan duit dalam saving yang lain lah, TH, ASB, unit trust, fixed deposit ataupun account bank. Okay, dah terputus kat sini, tak bekerja, tak ada gaji, terputus. Okay. Tapi untuk perubahan aspirasi,
Disebabkan ada benefit waiver ataupun contributor, bila terkena CI, 15,000 ni, 15,000 untuk tahun ketiga dan seterusnya, orang tu tak perlu bayar dah. Dia tak perlu bayar. Bayarannya ada wave. Dan bukan sekadar wave, Prudential tolong bayar. BSN tolong bayar. Tolong bayar baki tahun yang dia belum habis tu. Dia ambil 10 tahun. Tahun ketiga kena CI. Ini tahun ketiga dan seterusnya, Prudential sambung bayar. Best ke tak best? Yang lain ni terputus. Tapi untuk aspirasi Prudential tolong bayar. Sebab tu benefit ni dipanggil contributor. Siapa yang contribute lah, orang yang contribute lah. So orang ni maksudnya Prudential lah. So berlaku CI bukan setakat wave saja, tapi lebih baik, iaitu Prudential tolong bayar sehingga habis tempoh bayaran. Okey, ini benefit yang sangat bagus lah. Okey, tapi dia hanya limitation dia hanya untuk orang-orang yang semasa nak buka akaun aspirasi ni dia masih sihat walafiat. Maksudnya kalau orang tu dah ada sakit, dia subject to approval. So sama ada benefit tu boleh ditambah masuk ataupun tak boleh. Itu untuk orang yang dah sakit lah. Tapi kalau orang yang sihat, memang boleh ambil lah, tak ada masalah. Okay, so boleh faham kat sampai sini. Okay, yang benefit yang nombor 5, jadi semuanya ada 5 lah. So yang terakhir adalah 5 lah. Benefit hibah. Okay, so hibah ni apa? Hibah ni dalam kalau bahasa Arabnya maksudnya hadiah. Okay, hadiah. Kenapa ada benefit hibah kat sini? So maksudnya macam ni. Contoh berlaku kematian kepada pencarum aspirasi ni, whatever saving yang ada dalam akaun dia akan diberikan kepada atau akan dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan lah. Dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan. Okay. Secara hibah maksudnya tak perlu faraid. Bila tak perlu faraid, maksudnya dalam erti kata lain dia tak termasuk dalam harta pusaka. Pencarum lah. Okey. Berbeza dengan saving yang ada dekat sini. Macam tabung haji sekarang pun dah ada option hibah. ASB pun sekarang pun dah ada option hibah amanah. So ini dia akan jadi lain lah. Mungkin boleh terus hibah. Untuk yang lain, contoh unit trust, fixed deposit ataupun account bank, kalau seseorang itu meninggal dunia, semua ini akan dimasukkan sebagai harta pusaka. Bila masuk harta pusaka, perlu lalu faraid lah, perlu lalu mahkamah faraid semualah. Ini untuk orang Islam lah. Untuk non-Muslim pun dia ada dia punya undang-undang dia sendirilah. Tapi aspirasi tak termasuk sebagai harta pusaka. So whatever saving yang ada dalam aspirasi boleh terus dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan lah dalam akaun tu nanti. Contoh suami ambil and then dia letak nama isteri sebagai penerima hibah. So isteri lah yang akan dapat. Ataupun hibah ni boleh dibagi kepada sesiapa saja, tak tertakluk kepada waris atau tak tertakluk kepada keluarga sahaja. Contoh anak angkat. Saya bagi contoh anak angkat dia tak termasuk dalam kiraan faraid. So anything harta yang ibu bapanya ada, ibu bapa angkatnya ada, anak angkat tak boleh tuntut. But actually boleh lah. Maksimum
berapa? 1/3 dekat saya. 1/3 pada total harta lah. So benda ni nanti pasal harta pusaka saya akan cerita dalam video lain lah, untuk yang dengan lebih ringkas. Tapi saya beritahu sini, perubahan aspirasi, whatever yang ada dalam akaun ni, bila pencarum meninggal dunia, akan diberikan terus kepada waris. Best tak? Okey, ini dari segi key features lah. Key features ya untuk perubahan aspirasi. So nak tahu tak kita buat contoh quotation, mungkin best ke tak best ke? Okey, kita lihat ya. Okey, saya nak buat contoh quotation untuk perubahan aspirasi ni. Okey, saya bagi contoh lah Saya buatkan untuk satu orang, katakanlah orang tu lelaki, umur 35 tahun, kerja eksekutif, non-smoker. Okay. And then dia ada bajet sebanyak katakanlah kita buat 10,000 dulu lah. Okay. 10,000 per year selama 10 tahun. Kita ambil 10 tahun dulu. Okay. So idea dia apa yang dia dapat adalah dalam perubahan aspirasi adalah simpan 10 tahun. Okay, maturity-nya adalah kita ambil 30 tahun. Okay, saya nak terang maturity. Okay, simpan ni boleh ada pilihan lah, 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun lah, 5 kali, 10 kali ataupun 20 kali lah. Untuk maturity ada pilihan minima adalah 15 tahun lah. 15 tahun dan maksimum 30 tahun. 15 tahun paling minima dan maksimum 30 tahun lah, sehingga 30. So kita buat dulu untuk maksimum 30 tahun maturity. Okay, yang keduanya Yang kedua kita buat sum covered dia, maksudnya pampasan nyawa lah, pampasan nyawa untuk lelaki umur 35 ni sebanyak 15,000. Okay, actually ni minimum 15,000 lah untuk sum covered. So kita letak minimum dulu. Okay, yang ketiganya setahun RM10,000 kali 10 tahun, maksudnya total akan jadi RM100,000 yang dia perlu simpan lah dalam perubahan aspirasi. So best ke tak best ni kita tengok kat sebelah pula. So kena panjang sikit sebab benefit yang akan dapat pun panjang. So yang pertama adalah guaranteed cash payout. Guaranteed cash payout. Okay, akan dapat nilainya 3%, 6%, 9% dan 99% daripada mana? Daripada jumlah sum covered tadi. Okey, klik So ini 3% daripada 15,000 akan dapat untuk tahun dia bermula pada tahun kedua sehingga tahun ke-10 akan dapat 3%, iaitu RM450 kali 9 tahun lah, 9 tahun. And then naik pada 6% daripada tahun ke-11 sehingga tahun ke-20. Jadi 900 kali 10 tahun. And then naik ke 9%
tahun ke-21 sehingga tahun ke-29, naik kepada 1350 kali 9 tahun. And then tahun ke-30 dapat 99% daripada sum covered ni 15,000, bermaksud dapat 14,850. Okay. So total kat sini, total semua kat sini akan jadi RM40,050. So ini guaranteed cash payout. So guaranteed cash payout ni adalah duit yang akan dapat lah, memang akan dapat. So totalnya 40,000. Dia ada dua option. Boleh masuk pergi duit ni, kita boleh masukkan sama ada kepada account bank ataupun kita accumulate in account 2 lah. Account 2 iaitu account apa tadi? IUA. So saya advise kita accumulate sahaja dalam account 2 sebab prestasi dia pun bagus. Prestasi dia bagus. Okay. So tak perlu bawa keluar sebab saya fikir anda pun bukannya urgent nak pakai cash ni. So tak perlu masuk ke account bank, just masuk dalam daripada account tadi mana? Account satu ni, PUA MSA ni, transfer kepada account IUA yang nilai cash payout ni. Cash payout ni daripada PUA MSA. PUA MSA dia punya guaranteed cash payout ni masuk, dipindahkan kepada IUA setiap tahun lah, bermula tahun kedua sampai tahun ke-30, majoriti 30 tahun ni. Okey, itu yang pertama lah yang akan dapat. Yang kedua, maturity benefit lah. Apa yang akan dapat bila tahun ke-30 nantilah. Benefit tahun ke-30 nantilah, T30 nanti. So kita pecahkan macam ni. Saya malas nak ambil terus daripada quotation. Nanti saya akan tunjuk quotation tu macam mana. Dalam quotation dia dah bagi table, siap-siap, dah siapkan kira. Saya malas nak ambil bulat-bulat dalam quotation. Saya lebih suka kira sendiri. Untuk dia ada dua account lah sekarang ni kan. Account satu, MSA dulu, MSA PUA. Lepas tu yang cash payout yang masuk ke IUA. Yang ni lah tadi kita belum kira lagi berapa dapat tadi kan. So nanti kita kira kat sini. So yang kedua account 2 lah. Account 2 ni memang betul-betul IUA lah. IUA. So berapa kita akan dapat. So yang ni untuk MSA dan PUA saya memang tak pandai nak kira sendiri sebab dia bercampur dengan account protection. So kita ambil dia dalam table di dalam quotation. Okey, yang ini based on 10,000. Kalau based on 10,000, majoriti 30 tahun, sum covered 15,000 untuk umur lelaki 35 tahun. So MSA ada lebih kurang RM 32,252. Okey, pada tahun ke-30 lah. Okey, untuk PUA akan ada sebanyak 17,369. Okey, cash payout yang masuk IUA ni kita kira manual, okey? Kita kira manual. Okey. Okey, actually dah. Okey, untuk kira manual berapa boleh dapat? Ini projection lah, projection. Berapa yang mungkin boleh dapat saving yang akan terkumpul. Actually boleh download dekat
Apple Store ataupun Google Play Store. Nama dia okey, okey, nama apps tu adalah Save with Proof. Ada dalam Apple Store ataupun Google Play Store. Boleh download sendiri. Dia untuk main-main, berapa boleh dapat kan. Kita pun nak tahu berapa boleh dapat. So kat sini nak kira mana dulu? Cash payout. Kira cash payout yang masuk IUA dulu, okey. So kat sini atas sekali annual saving at the end of the year berapa RM. So kat sini kita masukkan 450, tekan OK. Saving period 30 tahun. And then interest rate per annum. So kalau kat sini IUA kita ambil average 15%, tapi limitation untuk apps ni dia maksimum boleh 10% sahaja. So tak apalah, kita ambil 10% lah 10% yang maksimum lah kita ambil 10% lah. Okay, 10% interest rate per annum 10 tahun. Okay, ini ada saving table dia. Okay, untuk tahun pertama tak adalah sebab ini starting tahun kedua. So kita kosongkan. And then tahun ke-11 jadi 900. Kita letak sini 900, tekan sini. Okey, dia berubah 400.5. Lepas tu tahun ke-11 jadi 900. Lepas tu tahun ke-21 jadi naik lagi 1350. Tekan sini. Okey. And then tahun ke-30 dapat 14,850. So ni table ni. So total saving campur interest daripada ni lah accumulation ni akan dapat sebanyak 113,330. Okey, kita salin dulu. Satu tiga tiga kosong. Okey. Okey. Untuk akaun 2 IUA ni nanti saya akan bagi sekali quotation tu macam mana kira. Ini saya just nak bagi cepatlah sikit. Okey. Dalam 10,000 punya bajet ni setiap tahun, yang masuk akaun 2 IUA adalah sebanyak 4707. Ini masuk setiap tahun 4707. 4707 daripada 10,000 masuk ke IUA, dan baki daripada ni 5,000 lebih ni adalah daripada akan masuk ke akaun 1 lah. Okey, cara dia macam tu. 5,000 lebih masuk akaun 1, akaun 2 4707. Okey, yang ni kita boleh kira sendiri juga. Dia masuk ni dalam ni juga. So dekat atas ni kita tulis sini, kita cak sini 4707. Sama juga selama 30 tahun. Interest rate kita ambil 10%. And then dia starting daripada tahun pertama. And then tahun ke-11 dah berhenti sebab bayaran selama 10 tahun je. Okay, kita kosongkan kat sini. So tahun pertama 4707 sampai tahun ke-10, dan tahun ke-11 dan ke bawah kosong lah. Okay. So total saving yang akan dapat termasuk interest, termasuk dividen lah, sebanyak 504,680. Okay. RM504,680. Okey. So total lah semua sekali berapa dapat? Berapa? 667 631. Sudah lebih setengah juta
invest banyak 10,000 setiap tahun selama 10 tahun, total jadi 100,000, dan dapat balik pada tahun ke-30 sebanyak 667,631. Ini projection lah, projection apa yang boleh kita dapat. Tapi base yang ni untuk IUA dan cash payout IUA yang ni dan yang ini based on 10% dividend lah. So kalau prestasi dana tu average 15%, kita akan expect lebih tinggi lah dia punya dia punya amount dia lah. Okay. Best tak? Invest lebih kurang 100,000, dapat balik 667, 600 lebih, hampir 700,000. Best kan? So ini yang ramai orang masuk aspirasi ni. Okay. Oh, saya tak habis lagi benefit dia. Okay, dah benefit yang ketiga adalah benefit waiver tadi lah. Waiver ataupun contributor. So apa tadi? Kalau menghidapi CI, kalau pencarum menghidapi critical illness, contoh sakit stroke ataupun ada 36 lah semuanya. Sekarang 43. Sorry. 43. Okey, Prudential bukan setakat waive bayaran, tetapi tolong bayar the remaining term lah. Kalau ambil 10 tahun ni, katakanlah tahun ketiga kena CI, mulai tahun ketiga sehingga tahun ke-10, Prudential tolong bayar. Okey. Dan yang keempat, benefit yang keempat adalah jika berlaku kematian, whatever saving yang ada dalam account akan dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan, plus RM3,000 khairat kematian lah. Khairat kematian ni maksudnya duit segera lah untuk pengurusan jenazah. Okay. So ini yang akan dapat bila berlaku kematian, whatever saving yang ada dalam account tu bagi semua secara hibah kepada waris, campur 3,000 khairat kematian. And then yang kelima, benefit yang kelima, jika berlaku accident death, ini tak kisah apa sebab kematian lah. Yang ni yang kelima ni, accident death, kematian akibat kemalangan. Okay. Pun sama, whatever saving yang ada dalam account akan dihibahkan, plus khairat kematian 3,000, plus tambahan yang ini 15,000 tadi. Semua sekali yang 5 ni dapat. So ini komitmen. Actually bukan komitmen lah. Kalau ambil daripada saving yang ada, dia akan jadi no commitment, no additional commitment. Whatever saving yang anda tengah buat sekarang ni, just maintain sahaja. Masuk setiap bulan. Okay, masuk setiap bulan. Ini adalah anda punya komitmen sebenar. And then keluarkan setahun sekali. Masuk dalam aspirasi. Sebahagian saving-saving yang ada. Diversify your saving into aspirasi. Okay. Tak perlu semua, sebahagian saja. And then anda akan dapat semua benefit ni. Benefit di sini termasuk aspirasi. Komitmen sama, cuma dari segi benefit bertambah. Okay, bertambah semuanya lah. So
So best tak plan ni? Saya plan ni best lah. Kalau best, tolong okay. Sebelum tu, kalau best, which point yang anda rasa sangat menarik? Which point yang saya tunjuk sebentar tadi, point yang mana ni semua ni? Okay. Yang mana yang anda rasa sangat menarik? Yang anda rasa aku perlu join lah. Aku perlu join saving ni. Aku perlu join account ni. Yang mana? Tolong bagi tahu dekat bawah. Saya pun nak tahu juga feedback. Okay. So kalau anda nak dapatkan quotation untuk diri anda sendiri, just WhatsApp saya. Ini nombor dia 0122108347. Okay, saya akan buatkan khas untuk anda lah, mengikut bajet anda. Ini plan ni dia sesuai untuk middle to long term punya saving. Okay. Sebab dia simpan sekejap tapi dia panjangkan maturity. Okay. So memang sesuai untuk sebagai simpanan persaraan ataupun simpanan pendidikan untuk anak-anak lah. Okay. So okay. Kalau menarik, bagi feedback kat saya. Okay, sebab saya nak tahu. Okay. Sampai sini sajalah. Kalau ada apa-apa yang tak faham, just WhatsApp saya. Nama saya Syubli. Okay. Terima kasih.